Welcome to the Salesman Talk episode 6. So tapi untuk episod kali ni aku excited sikit. kenapa? Sebab kita mendapat feedback yang sangat-sangat positif daripada kita. Alhamdulillah. Tahniah kepada producer, top producer kita. Yes. Producer kita setting baik punya lah. Okay, walaupun ada beberapa isu yang mendapat kecaman daripada Nurtizen biasa. Ya, betul. Dia bila kita bercerita tentang Nurtizen ni, dia tak lari daripada pertama sekali palatau. Yang kedua terpaling handal. So dua benda tu benda yang kita tak boleh nak elak kan. So kita sebagai content creator ni, kita hanya buat apa sahaja sebab itu akaun kita. Kan? So kalau dia rasa dia ada info yang lebih bagus, dia buat content sendiri. Betul. Lagi satu kalau komen kecam tak ada DP tak kira itu tak aci lah. Tak aci lah. Tak boleh join lah. Tak boleh join. Yang kecam-kecam ni bila buka dia punya profile main face filter semua kan. Lepas tu game lah kan. Games kan. Alah bendap lah. Bagilah kita orang kecam pula kan. Asyik korang. Okay, so hari ni kita nak bidaskan satu topik. So baru-baru ni Apple ada keluarkan satu produk barulah, iPhone 15. Yes. Which is every September, setiap tahun memang dia akan keluarkan. Every September di mana keluar iPhone Yep. Every September every year dia akan keluarkan new iPhone. Berapa price yang iPhone 15 1TB punya? Harga Uish. Harga tak tahu lah. Tapi producer berapa harga iPhone? Producer aku rasa dalam 8,000 kot. 8,000 tak pasti lah. Kalau sorry pula. Kalau salah sorry lah. 8,000. Kalau tak salah aku lah. Kau Yang paling mahal lah. 8,000 Tapi kan phone mahal bagi aku. Kalau influencer yang generate content, yang buat content, bagi aku itu satu tools yang bagi aku investment lah untuk dia to create a better content kan. Bagi aku itu satu keperluan untuk yang buat content. Tapi untuk yang melayari content, aku rasa kalau dia beli terlalu mahal, kalau dia mampu okey lah. Tapi kalau dia tak mampu, tak bijak lah. Tapi cerita pasal beli iPhone ni, aku rasa bukanlah benda yang baru. Beli iPhone guna personal loan, guna duit PTPTN. Ada guna yang kredit personal loan. Ada kan. Tinggi doh. That's why bagi aku lah, benda-benda ni satu benda yang penyakit dalam masyarakat, yang bagi aku kalau tak bendung, banyak lagi kes-kes kebangkerapan yang berlaku lah. Betul. Kan? Dia sebenarnya aku petik balik apa yang yang pernah cakap kan. Seseorang tu, kita boleh tahu seseorang tu dia dah biasa pegang duit banyak ke ataupun dia baru dapat pegang duit banyak kan. So macam kebiasaannya yang beli outrageously ni biasanya yang baru pegang duit kan. So aku belajar yang boleh tak semestinya kena. So kalau boleh pun maksud aku macam boleh beli tapi tak semestinya kena beli. Faham tak? So bagi aku kena buat keputusan yang lebih bijak lah. Maksudnya dia hidup dalam keadaan yang di bawah kemampuan dia lah. Maksudnya kalau dia layak untuk beli something, tapi dia beli bawah daripada apa yang dia layak. So betul. Bagi aku benda tu mentality yang susah untuk diterapkan dalam mind masyarakat. Dia bukan masyarakat Malaysia lah, aku rasa around the world pun benda yang sama je kan. So kalau kita baca buku financial gurus pun, dia kata masalah yang sama pun dekat US ke dekat Malaysia ke apa, sama je benda tu. So kita punya podcast kita ni, podcast The Salesman Talk, bukan fokus on semang benda-benda kosong, tapi kita nak educate korang semua tentang bahaya kalau katakan loan penyakit-penyakit loan ni apa semua. Dan korang tak boleh cakap kita orang tak boleh share pasal loan, sebab memang itu kita orang punya expertise lah. Expertise lah. Expertise lah. Memang kita punya expertise lah kan. Sebab kita dah biasa handle loan. Aku dah biasa jumpa macam-macam jenis customer. Sebab some of you mungkin nampak kita orang yang buat content ni, The Salesman Talk punya host, main host aku dengan Muiz ni orang yang ini siapa sembang pasal loan apa semua kan. Kita orang adalah orang yang almost hari-hari mengadap payslip orang. Betul. So maksudnya kita tahu dah masalah orang tak boleh beli rumah, tak boleh beli kereta ni
sebenarnya kebanyakannya isu loan kecil je sebenarnya. Betul. Lepas tu macam, tapi balik pada iPhone kan, sebenarnya okey je nak beli iPhone, tapi aku selalu fikir daripada aspek yang lain. Contoh macam okay, sekarang ni macam even kalau kita yang Apple ataupun iPhone enthusiast ni kan, biasa nak beli iPhone kan, even kalau kita tengok review gadget kan, macam dulu aku very into gadget lah. So aku tahu walaupun iPhone baru keluar, contoh iPhone 15, kalau kita tengok reviewer gadget kan, even dia orang pun cakap yang macam tak banyak beza. Kadang-kadang macam tu lah. So aku tak rasa yang bila keluar je kena beli, bila keluar je kena beli. Tak. Satu lagi, aku punya mentality sekarang adalah once kalau katakanlah Apple launch new product, awal-awal sebenarnya kita pembeli tak awal, korang semua membeli pada harga marketing cost. Faham tak? Dia jual tu including dengan dia punya marketing cost apa semua. So ni dia punya price lah. Maksudnya kita beli pada harga yang overpriced. Faham tak kan? That's why aku punya mentality, kalau katakanlah keluar iPhone 15, kalau aku nak beli sangat iPhone 15 ni, aku mungkin tunggu iPhone 16 dah nak keluar. So maksudnya price untuk iPhone 15 dah start drop. Betul. Kan? Betul. Kan maksudnya bagi aku, kalau katakanlah daripada iPhone 15 nak ke 16, dia bukanlah setempoh yang terlalu jauh. Lagi satu ini macam hang punya point of view ni untuk yang mungkin dia tak berdepan dengan urgency lah untuk dapat phone, sebab dia kena tunggu. Lagi satu macam aku share lah kan, sebab aku pun pernah dulu jual phone kan. So aku tahu juga macam untuk yang beli iPhone yang baru launch terus beli kan, sebenarnya korang yang beli awal ni lebih expose dengan software yang belum lagi stable. Betul. Cosmetic issue. So benda-benda tu buat masa yang awal ni Apple pun tak tahu dia orang ada isu tu. Betul. Kan. Maksudnya dia consider siapa yang awal-awal beli ni, dia consider dia orang adalah tikus makmal untuk Apple. So kita launch dulu, produk tu jadi ke tak jadi, maksudnya dia orang ni akan bagi feedback. Betul. Problem charging lah, benda semua lah, rosak apa semua kan. Maksudnya bagi aku, orang yang bijak dia akan start beli iPhone ni pada hujung-hujung hype tu dah kurang. That's why dalam manusia ni, dia ada satu kategori penyakit yang dinamakan FOMO, fear of missing out. Maksudnya dia dalam keadaan yang dia tak boleh, orang beli ya, aku kena beli, kalau tidak aku ketinggalan. So FOMO ni yang bahaya sebenarnya dalam masyarakat kan? FOMO ni kan macam dia berkait juga dengan yang aku cakap tadi. FOMO ni dia balik pada boleh tak semestinya kena kan. Boleh beli tak semestinya kena beli. Takkanlah setakat takut missing out je beli kan. Tapi penyakit itu memang ada dalam masyarakat. Maksudnya aku tak boleh, member aku dah tak beli. That's why yang viral baru-baru ni dekat, I think dekat, tak silap, sorry to say kalau misleading information dekat Dubai ke dekat mana, yang diorang nak jadi orang yang pertama beli iPhone 15 dekat mall tu. Ni aku tak tahu ni. Sesak bai. Ya? Dengan cerita sampai ada yang bermalam semua kan. Bermalam, bergaduh semua kan. Cakap uish, lain macam cakap kan. Maksudnya ada setengah orang dia memang nak jadi yang terawal dalam semua perkara, which is tak perlu pun sebenarnya kan. Kalau katakanlah kau kata kau adalah first orang yang pertama beli iPhone 15 sekalipun, at the end of the year mungkin lagi sebulan 2 bulan orang tak kenal pun kan. Satu, kalau lagi sedihnya kalau tak mampu lah, kau dah lah tak mampu, kau nak impress orang yang kau tak suka. Lepas tu kau tak boleh nak bayar lama-lama kan. Betul. That's why macam iPhone ni sebenarnya kan, dia ada banyak kaedah lah kalau nak beli dia. Macam dulu masa aku into gadget, iPhone 5S kan, dulu kan, lama dah kan. iPhone 5S ni dulu dia flagship lah, paling tinggi So harga dia sekitar 2,299 ke 2,400 macam tu lah, lebih kurang kan. Okay, so masa tu beli phone secara installment ni belum lagi wujud lah, penyakit ni belum jadi culture tau. Sekarang ni dia jadi culture. Even kalau installment pun ada banyak jenis. Installment bank, installment credit card, personal loan kan, installment dengan telco sendiri kan. So banyak tau. So macam bagi aku, kalau nak beli jugalah iPhone kan, beli by personal loan tak berapa bijak lah. Sebab kalau nak beli, better apply credit card. Credit card ni dia tak ada interest kan. So 0% interest untuk selama 24 bulan, 36 bulan. Aku ada satu installment, aku beli barang rumah
dalam 10k, sebulan dalam 270 lebih. Aku tak keluarkan 10k yang segedebuk tu, tapi aku buat installment. Tapi setiap bulan aku bayar lah. Maksudnya duit tu aku ada. Kalau ada berlaku apa-apa, aku ada duit tu. Betul. Satu lagi, bila kita bercakap tentang gadget ni satu fenomena yang hari ni harga dia sekian-sekian, long the way mungkin 5-6 bulan dia punya price drop. Sebab mesti drop. Technologies ni dia keep on update, revolve kan. Maksudnya kalau katakanlah korang beli hari ni pada harga sekian-sekian, percayalah cakap aku, value dia akan drop gila-gila. Yang paling dalam masa yang singkat. Tak sampai setahun pun. Yes kan? Kalau okay, kenapa aku cakap tak sampai setahun? Sekarang ni bulan apa? Bulan 10 kan. Katalah bulan 11 beli kan. Bulan 11. Lepas tu tak sampai bulan 11 tahun depan pun, bulan 7 tu dia dah turun dah. Sebab apa turun? Sebab bulan 9 nak keluar baru. Betul. Dia nak clearkan yang ada stok ni. Maksudnya yang bijak, orang yang beli pada waktu hujung-hujung nak launch yang baru, bulan 6 ke apa, nak keluar yang baru iPhone 16 kan, pop dia beli 15. Maksudnya dia pada kategori yang dia beli pada harga yang gila-gila diskaun lah kan. Maksudnya rugi. Aku still ingat macam iPhone 14 Pro, diorang offer dalam around 600 cheaper than original selling price yang masa mula-mula keluar dulu. So banyak okay worth it lah untuk beli kan. Maksudnya kau jimat banyak kot 600 daripada kau terpaksa menanggung extra 600. At the end benda tu drop lagi dia punya price kan. Sebab bagi aku, kalau bercakap tentang kalau katakanlah kita beli gadget, purpose kita adalah sebagai seorang content creator yang make money. Kalau content creator the best kan. Tapi kalau katakanlah kita sebagai seorang user, bagi aku benda tu sangat-sangat rugi. Tak perlu pun yang kan? Terlalu mahal pun. Somehow orang beli gadget yang mahal-mahal untuk impress orang lain. Tapi kita kena faham tu benda kalau katakanlah dia beli iPhone 15 nak menunjukkan dia tu kaya, jawapan dia adalah bagi aku, kelas tak boleh dia beli. Betul. Maksudnya kalau kau cakap, kalau orang kaya ni kan, kalau katakanlah dia kaya, tak perlu impress dia kaya pun, orang tahu dia ada duit. Betul. Kan? Kalau untuk seseorang yang contoh dia ada kereta Conti kan, dia tak payah pun beli designer punya spek mata kan. Cukup beli dekat Gerbang Malam. Contoh, lepas tu orang sini akan tengok, yes, dia tu daripada kereta Conti tu, dia ni pakai barang mahal. Kau ada kata tahu ori tak ori. Betul. Sebab kelas tu dia tak boleh dia beli tau. Setengah orang kan, ada orang dia pakai bag Hermes Birkin. Okay, baru-baru ni aku interview seorang aku punya sahabat kan, Nas. Okay, Nas ni dia buat personal shopper. So aku belajar banyak benda daripada dia lah. Okay, so salah satunya, rupanya orang kaya dia beli barang, contoh macam bag ke apa kan, dia bukan beli yang macam minatnya boleh tak tau. Dia macam dia beli tu, okay, berapa harga dia boleh naik, berapa harga dia boleh pergi kan. So maknanya barang yang dia beli tu dia tak jadi something yang susut nilai dia tau. Dia beli something harga dia boleh mencanak. Betul. That's Hermes why Birkin, Rolex. Yes, Rolex. Sebab Rolex is actually an investment tau. Betul. That's why aku tak pelik kenapa ada orang yang beli Rolex. Kau tengok kat TikTok kan, dia beli Rolex, dia pergi pajak Rolex je untuk dapatkan cash out apa semua. Maksudnya benda tu bukanlah benda yang merugikan dia beli tau. Ada value dia. Tapi setengah orang dia beli kena untuk impress orang. That's why dah lah nak impress orang, paling bahaya. Maksud tak ada ilmu pula tu beli yang tak apa-apa kan. Yes, maksudnya benda yang paling bahaya adalah once kita beli something untuk impress orang lain. That is the moment kita buat mistake lah. Yup. Tapi kalau katakanlah kita nak impress dalam keadaan yang benda tu bukanlah membebankan kita. Contoh kita impress, memang kita ada duit pun, memang kita mampu, tak ada masalah. Tapi ada setengah orang dia beli untuk impress orang lain dalam keadaan yang kalau aku kereta nak bayar bulan-bulan, pening, hutang kredit kad bersepah apa semua kan. Jadi kan lebih baik dia sendiri yang stres dengan hutang yang dia buat. So bagi aku tak balu gila kan. Okay lah, berbalik pada iPhone tadi kan. Macam pendapat hang lah sendiri berkenaan dengan beli iPhone. Macam tadi yang ada bagi tahu aku, macam dia beli iPhone by personal loan. Ada Ada. Okay, so pendapat hang berkenaan dengan isu tu, beli iPhone guna personal loan. Okay, dia macam ni tau. Pendapat aku, benda-benda yang melibatkan benda-benda yang perkara-perkara yang kita nak beli melibatkan benda yang tak mendatangkan return kepada kita, dan hutang tu pun bukanlah hutang sorry to say lah, aku tak kata belagak apa semua kan. Bagi aku below 10,000
better beli cash. Betul tak? That's why penyakit dalam masyarakat kita, sekecil-kecil benda pun nak buat hutang. Betul. Ini penyakit. Kan contoh, beli rice cooker pun nak hutang. Aku tak tipu, benda ni berlaku. Kalau beli makanan hutang, sebelum dia full payment tu, makanan tu tak halal lagi ke? Sana kan? Tu maksud aku. Maksudnya bagi aku kan, tak, kita jangan normalisasikan nak beli apa-apa hutang. Benda ni yang bahaya sebenarnya dalam masyarakat. Contoh, kalau kita nak beli benda tu berhutang, okey, tapi dengan syarat kita beli benda tu yang ada return yang bagus pada kita. Contoh, tak salah beli iPhone, aku tak kata salah. Kau mampu beli je lah, tak masalah kan. Tapi jangan normalisasikan diri kita untuk berhutang. Betul. So maksudnya benda-benda, aku sokol benda-benda kecil lah, gadget apa semua ni, beli cash, jangan hutang. Jangan latih diri kita untuk hutang benda-benda yang kecil macam ni. Dia penyakit. Betul. Satu lagi pasal hutang kan. Baru ni aku ada buat survey lah. Aku buat research berkenaan dengan hutang. Sebab aku sini pun ada hutang. So aku nak belajar lah cara, the best way untuk aku manage aku punya hutang. Consolidate semua kan. So apa yang aku belajar, aku punya pendapat. Sekejap lagi Han share punya pendapat pula. Tapi pendapat aku berkenaan dengan hutang, jangan satukan hutang. Sebab apa? Macam yang Han share dekat aku, snowball effect kan. Okay, so macam kalau kita ada installment, kita ada hutang, ada 5 hutang, 1K, 2K, 3K, 4K, 5K kan. Contoh kan, mula-mula settle yang kecil dulu. And then kita ada ruang untuk kita breathing tau. After dah settle 1K tu dah ada ruang untuk kita sendiri bernafas. Lepas tu kita boleh simpan duit lagi, settlekan yang 2K pula. Kalau kita debt console, hutang yang kita nak settlekan tu dia terus besar. So payah tau. Lagi lama kita nak settle kan. Betul. Sorry to say lah aku cakap lah. Pendapat apa pula? Pendapat aku lah berkaitan dengan penyatuan hutang ni, dia ada pro and cons. Ada setengah orang dia gunakan penyatuan hutang ni, memang cara tu berjaya untuk dia. Ada setengah orang guna penyatuan hutang ni lagi lingkup hidup dia. So maksudnya contoh kan, ada certain property investor, dia beli rumah kawasan grade A location. Grade A punya location, memang boleh make money, rental cantik apa semua kan. Dan rumah tu pula ada cashback kan. Dia ambil cashback tu, buat full settlement kereta, full settlement benda-benda hutang terkecil ni. Maksudnya dia just focus on jaga satu hutang je, hutang rumah. Dan hutang rumah tu pula hutang rumah yang boleh bagi return yang bagus pada dia. Location A, cash flow cantik apa semua kan. Maksudnya teknik tu bagus untuk orang yang pandai guna benda tu. Tapi setengah orang pula, dia guna debt consolidation dengan cara yang asal aku tutup hutang, aku beli property merata alam pun tak apa. So benda tu akan rugikan dia balik. Aku ada join satu group Facebook, dekat Facebook kan. Debt console ni banyak orang abuse dia punya cara guna dia tau. Kita abuse yang macam hutang 100k, nak buat debt console apa semua, tapi nak ambil lebih juga. Maksudnya adalah satu kau hutang. Pasal besar kau hutang tu pula, Han ambil duit daripada situ pula. That's why itu nama dia bagi aku lah, dia penyakit. Dia penyakit yang suka berhutang ni penyakit sebenarnya kan. Tapi sebenarnya kenapa bank always offer kita debt consolidation ni, sebenarnya kita kena ingat satu benda kita kena keep on remind dalam mind kita yang the only business yang bank ada adalah hutang. Betul. So maksudnya bank tengah berbisnes dengan kita. Betul. Dia bukan untuk membantu kita sebenarnya. So depends on kita nak menjadi mangsa ataupun kita nak return balik dengan cara kita nak come out balik dengan cara lebih bijak kan. Betul. Ada orang gunakan bank macam kita banyak aku sebut benda ni. Ada orang gunakan bank untuk jadi lebih kaya. Ada orang gunakan bank untuk jadi lagi miskin. So at the end of the day, dia depends on kita. Betul. Depends on how kita manage kita punya hutang. Kan? Betul. So apa ni, cakap pasal hutang ni, aku nak cakap sesuatu ni lebih lupa. Tak cakap lah. Macam mana? Macam mana boleh pause ke? Benda weh. Okay, sambung sikit lah. Okay, so cerita pasal hutang ni, ada some best story tentang hutang. Sekejap dah dapat dah. Boleh aku dulu okay, silakan. Sebenarnya kan, kalau kita dah kerja lama, something to think about lah. Kalau kita nak tahu kita ni ada duit ke tak ada duit kan, kalau bank selalu call kita ada duit.
Kalau kita dah kerja lama tapi bank tak call pun betul. Tapi pelik kan, kenapa bank offer hutang dekat orang yang ada duit? Aku baru-baru ni kan bank call kan, ni Cik Syauki Safri share, kita nampak akaun ni aktif, kita nak offer business loan. Business loan cakap, itulah sebab saya ni sekarang ni saya tak minat lagi lepas tu insurans kau lah, benda semua credit card lah. Kan cakap sebab tu aku cakap business ni dia orang business pula, bank ni dia orang kan business tu, the only business dia adalah duit tu sendiri. So dia orang akan macam nombor, kalau nombor phone nombor semua tu panggil apa kita digit. Punya kita bukan tu apa panggil apa tapi phone number kita tu dia orang akan kongsi-kongsi macam database yang ni aku baru close credit card ni, try debt console pula. Betul lah. So bagi aku solution kepada hutang bukan berhutang. Yep. Right? Solution kepada hutang bukan berhutang. Kalau tak dia jadi gali lubang tutup lubang. Yeah, that's why solution kepada hutang bagi aku adalah kita kena cari inisiatif untuk increase kita punya income, tutup hutang. Ataupun kita create lagi satu cash flow lah. Betul. So that's why macam kata kena macam snowball effect. Banyak teknik sebenarnya untuk tutup hutang ni, tapi depends on kita punya creativity dan kita punya cara untuk settle kita punya hutang. Contoh beli property dapat cashback, tutup hutang-hutang yang interest tinggi. Betul. Kan? Tapi property tu pun return bagus, ada cash flow, ada cashback, apa semua best lah kan. Kita hidup dalam keadaan yang tenang kan. So cakap pasal loan kan, aku nak share aku punya story lah. Baru-baru ni aku pernah terfikir, aku ada terfikir baru-baru ni nak beli produk Azia tau. So aku submit loan dengan satu bank ni, aku dapat interest rate dia 3.69. Okay. So tapi dalam masa yang sama aku submit dekat satu lagi bank. So satu lagi bank dia bagi 3.4%. So dua-dua bank ni dia offer aku fixed rate, maksudnya loan yang interest rate dia tetap lah. Okay, so bila aku kira dia nampak sikit tau, beza RM15 sebulan. Bila kira-kira 9 tahun rupanya RM1,620 kan. So aku rasa kalau untuk orang yang tak ada knowledge, whichever bank yang approve dia proceed je, asalkan approve kan. So betul. Aku rasa benda ni aku nak share lah untuk orang yang nak beli kereta ke beli rumah kan. Always survey untuk kita punya interest rate lah. Betul. Tapi bagi aku berkaitan dengan interest rate ni, sebenarnya sometimes client demand, saya punya interest rate ni tinggi lah, boleh tak awak reducekan and so on. Bagi aku macam ni je, kita kena faham yang interest rate yang bank offer kepada kita sebenarnya bukan depends on yelah DSR and so on, yelah BLR apa semua. Tetapi kita kena faham setiap orang di offer interest rate yang berbeza bergantung kepada dia punya profil keuangan. Maknanya dia punya Sikris, maksudnya dia punya profil sendiri. Betul. Lagi cantik profil keuangan dia, lagi cantik interest yang bank offer kepada dia. Betul. So tapi kita at the end of the day, salesperson tu boleh cuba je lah. Macam boleh kita cuba. boleh buat multiple submission, macam bank betul. yang ni, bank A, bank B. Kita boleh try. Tapi at the end final decision tetap bank yang akan bagi loan kepada kita apa semua lah. Tapi ramai orang tak faham yang itulah hakikatnya. Kan. That's why kenapa orang yang dia punya profil keuangan dia tak cantik, bank offer interest tinggi, 5 point something. Kalau macam aku punya case kan, property punya customer, starting from 5 point something. Sedangkan orang dia bukan should be on 3 point something starting So 5 point something tu consider tinggi lah. Tinggi. Okay. So that's why bila profil kita cantik, the only way yang bank boleh bantu kita, aku boleh approve, tapi aku terpaksa naikkan interest lah. Benda tu business bye. Betul. Tak boleh kata apa lah, benda tu business kan. Okay, lagi satu lah. Macam aku tak tahu loan rumah, tapi loan kereta dia macam ni. Kalau kata dia punya Sikris ke Sitos tu koyak, tapi still bank nak tolong, bank akan bagi approval. Nombor satu, interest rate dia akan pancing tinggi sikit lah. Itu satu. Yang kedua, dia ada TNC dia tau. Kau kena ambil insurans, kau kena bayar 1 bulan advance payment apa semua. Itu untuk loan kereta. Tapi loan rumah macam mana? Sama juga. Dia kalau katakanlah macam loan rumah pun, kita kena fahami yang bank adalah bisnes risiko. Dia bukan charity punya pusat charity. Kita kena faham benda tu. So ada orang cakap, bank tak nak approve loan aku sebab aku sekian. Kita kena faham once bila mana katakanlah bank dah filter kita punya profile, dia nampak kita punya profile yang agak berisiko kan. So maksudnya dia ada dua option. Sama ada dia bagi tapi interest dia naikkan, ataupun banyak syarat dan sebagainya, ataupun dia tak bagi
tutup buku. Faham tak? So maksudnya kat sini adalah, kalau katakanlah kita adalah orang yang profile tak berapa cantik, kita kena faham yang loan kau boleh approve, kau kena bersyukur lah sebenarnya. Sebenarnya loan approve pun 1,000 rahmat. Loan dah approve pun 1,000 rahmat. Tapi biasanya klien aku, tak semua klien aku lah, ada certain klien yang interest saya tinggi lah apa semua. Kau sikris pun koyak. Bayar pun tak cantik. Sikris pun 1, 2 1. Sikris pun 1, 2, 3. 3 lagi pisah. 3 tak lepas langsung lah. Tak lepas lah kan. Tapi maksudnya 1, 2, 1, 1, 2. Maksudnya macam mana bank ada keyakinan kata, kalau aku bagi loan dekat kau, kau boleh bayar dengan cantik loan ni. Okay, tapi aku share lah pasal Sikris ke Sitos, sebab aku rasa mungkin ada yang tak tahu. Okay, kita punya Sitos ni kita boleh check sendiri. So Sitos ni kita kena pergi dekat website Sitos apa semua kan. Tashengo boleh, Tashengo. Tashengo e-wallet kan. Masuk Tashengo e-wallet lah paling senang. Masuk Tashengo e-wallet, pergi dekat Sitos, register, bayar dalam RM23.90 je. So kita akan dapat full report kita punya Sitos, kita punya payment history, kita punya scoring apa semua kan. Tapi dia dekat Tashengo e-wallet lah, jangan pergi go pinjam lah. Lagi satu, kalau untuk Sikris pun boleh check. Sikris dia under BNM, Bank Negara Malaysia. So pergi dekat mana-mana cawangan, cakap kat dia saya nak buat registration untuk e-Sikris lah, saya nak monitor online kan. So daripada situ kita boleh monitor lah. So aku rasa pun benda ni walaupun bagi aku basic lah kalau sebagai dewasa, tapi aku rasa tak ada ada yang orang yang tak tahu. Dia bukan basic sebagai seorang dewasa Muiz. Dia basic kepada orang yang celik kewangan. Financial literacy tu kena ada lah kan. Maksudnya kalau orang yang dia tak ada celik kewangan, benda-benda ni susah untuk dia aware. Sikris report kan, dia pelik Sikris benda kan. Dia pelik kan. Tapi as a orang yang menguruskan keuangan dengan baik, dia kena tahu benda ni. Wajib tahu. Kalau dia tak tahu, kalau itu pun tak tahu, kita dah tahu dia macam mana. Betul kan. Satu lagi, bila bercerita tentang hutang Muiz, konsep bank sebenarnya, konsep bank ni bukanlah konsep yang baru sebenarnya. Konsep bank bagi kita duit, dan kita bank bagi kita property, dia cagarkan kita punya property untuk dia semua. Sebenarnya benda tu dah lama dah. Kan konsep ni sebenarnya, kalau kita pernah baca buku The Richest Man in the Babylon, seorang lelaki pemuda ni, dia pernah berjumpa dengan seorang peminjam pemberi hutang. Sokol, nak kata ceti pun tak ceti. Dia kaya lah, dia memang kaya gila. Dia kata bila orang berhutang dengan dia kan, waktu dia jumpa dengan orang tu, orang kata jom ikut aku pergi dekat bilik simpanan barang aku. Dekat bilik simpanan barang tu ada macam-macam barang dalam tu. Dia kata dalam tu ada yang bagi loket emas, ni yang emas. Dia cagarkan. Dia yang cagar, ada orang kan? cagarkan. Dia cagarkan. Dia kata dia cagarkan loket emas. Ada satu nama tu, dia kata lama gila dah simpan barang tu, barang kemas tu dekat dia punya simpanan. Dia kata kan, ini barang-barang yang aku simpan. Maksudnya dia kata, macam mana lelaki tu tanya, lelaki pemuda tanya kepada lelaki tu, dia kata, macam mana engkau boleh jadi sekaya sekarang? Dia kata, walaupun kau seorang yang pemberi hutang, tapi at the end kau makin kaya. Dia kata, walaupun kau bagi hutang, tapi kau makin kaya. Okay. Jawapan pemberi hutang ataupun ceti tu, dia kata apa? Dia kata, nilai yang aku dapat lagi besar daripada hutang yang aku bagi. Maknanya kalau 10 orang pinjam, 8 orang tak mampu bayar. Yes. That's the point. The first point. The second point is, contoh, dia bagi satu loket emas, tapi orang tu cagarkan kepada dia sebidang tanah. Damn. Faham tak maksud aku? Kita nampak lah nampak macam tak? dia punya nisbah. That's tu how bank works. Cuma kita tak nampak lah. Contoh, bank bagi, okay, I give you 300,000 loan bank, loan rumah, kan? At the end of the day, kau tak boleh bayar, rumah tu aku ambil. Property punya value keep on increasing year by year. By the time harga dia akan makin naik, kan? Duit aku bagi tu, kalau aku loss pun, aku ada benda yang harga dia, nilai dia lagi tinggi daripada hutang yang aku bagi. Faham tak? Faham. Contoh, orang dia pajak emas, kan? Saya tak ada duit, saya nak pakai cash ni. Pajak emas, dia ambil duit, dapat duit, kan? Emas keep on increasing dia punya value. Lagi lama dia simpan, lagi tinggi value dia. At the end of the day, kau tak mampu nak bayar sampai certain period dia, dia jual, dia dapat balik duit. Betul. That's why, that's how konsep berkurun dah. Konsep ni diguna pakai oleh bank. Oleh bank. Kita je yang tak tahu. Kita je tak nampak sebenarnya, kan? That's why dia kata,
walaupun aku bagi hutang, tapi nilai yang aku dapat lagi besar daripada duit yang aku bagi. That's why bank makin kaya. Yup. Tak pelik pun. Every year PKP ke tak PKP ke, sama je, bank tetap kaya. Kan? Okay, macam buat hutang ni sebenarnya sedih lah sebenarnya. Buat hutang ni ramai orang ajar kita buat hutang. Buat hutang ni hutang untuk investment lah. Hang boleh buat hutang beli rumah, boleh buat hutang beli kereta, beli iPhone semua. Maksudnya ajar hutang ni lagi ramai daripada orang yang ajar kita untuk create cash flow. Betul. Betul tak? Betul. Sebab sebenarnya macam buat hutang senang. Buat hutang senang. Macam hang tak nak beli rumah ke? Hang cari awak ni contoh kan. Lagi Betul. senang daripada hang tak nak create lagi satu cash flow. Betul. Jarang tu aku dengar. Jarang. Sebab that's why kadang-kadang kan belajar untuk mencipta aliran tunai ni dia keras. Lagi susah sebenarnya. Susah. Daripada Tapi itulah ubat dia kepada masalah hutang. Yep. Ubat cash flow, tambah income. Yes, itulah ubat dia. Tapi ramai orang lebih selesa. Ya, dia bagi aku buat hutang dan tutup hutang, the fast way ataupun the easiest way untuk settle masalah lah kan. Tapi kita tak masalah pun, tak ada masalah. Kan ada case yang ada sorry ya, aku tak suka petik that kind of niche pekerjaan ni. Tapi aku terpaksa sebut sebab banyak kes berlaku. Government servant kan, government servant mudah untuk buat loan koperasi dan sebagainya. Sometimes bila hutang menjadi habit, bila hutang menjadi habit, benda-benda kecil, beli rice cooker pun dihutang. Betul. At the end of the day, sampai satu tahap yang hidup dalam keadaan negatif every month. Wish. Hidup dalam keadaan negatif ni kan. Dia survive dengan hutang. Aku ada seorang kawan lah. Dia, tapi aku dah lama lah tak contact dia. So cerita ni dia macam ni tau. Dia beli kereta dengan aku, tapi lama-lama dia dah tak mampu bayar semua lah. Lepas tu dia ya lawaknya aku ada minta izin dia lah. Aku cakap aku nak share lah cerita ni apa semua kan. Sebab dia kena scam tau. Dia kena scam. So aku nak share lah cerita dia, spread awareness dekat aku punya content TikTok kan. Lepas tu aku dah buat semua kan. Aku tanya dia, tapi ni lawak. Aku tanya dia, boleh ke aku share? Dia kata, boleh, memang kena share pun semua kan. Cakap okay. Lepas tu aku dah gerak lah kan. Aku ingat check dah habis lah. Tak lama lepas tu dia check balik. Dia cakap, pinjam 100. Pinjam 100 Nonilam Sari. Dia antara yang dia ni aku rasa dia antara yang termasuk dalam yang cakap tadi lah. Dia hidup dalam negative cash flow. Sebab aku tahu dia ada masalah, dia financial stress lah. Dia selalu contact aku semua minta pinjam kan. Lepas tu baru ni dia contact lagi tau. So dia dalam keadaan yang full of, memang stressful lah. Stress gila kan. Lepas tu dia nak jual tau barang dia kat aku. Dia sampai satu tahap tu dia stress sampai dia nak jual satu barang tu. Mahal tu barang tu sebenarnya, tapi dia jual kat aku 700 beli lah. Aku nak beli tapi dia hilang. Lepas tu kan macam nampak tak, kalau kita ada banyak sangat hutang, dia menjadikan kita ni orang yang macam mana tau. Sampai kita ni pun hilang rational lah. Macam benda tu sebenarnya worth more than that, tapi sebabkan kita desperate, kita terpaksa jual much siapa yang untung? Orang yang ada duit. Yes, betul lah. Sebab tu lah aku macam orang kaya makin lama makin kaya. Memanglah orang miskin selalu tolong dia. Betul tak kan? Contoh macam situasi dia, macam dia beli satu property katakan, bukan property lah, macam tanah ke apa kan. Mula-mula dia beli, lama-lama dia tak mampu, dia jual kat orang tu murah. Orang tu beli, untung that's the game. Aku suka cerita pasal benda ni. Okay, ada interesting story lah pasal yang beli rumah value, market value apa semua ni kan. Ada satu aku punya klik lah. Dia kata ada kawan kan sangat, tapi kenal lah juga kan. Dia lah property, so called full time property investor. Kerja dia adalah cari mana-mana rumah yang nak dilelong untuk dia beli direct dengan owner. Contoh rumah kau dah beli, tak mampu nak bayar, lagi 3 bulan 2 bulan nak masuk lelong. So untuk mengelakkan daripada masalah masuk lelong, bila masuk lelong lagi masalah lah kan. Masuk lelong, macam mana lelong ni berapa bulan sebelum dia jadi, macam mana proses kalau kita tak mampu bayar rumah ni? Okay, biasanya kalau katakanlah kita 3 bulan tak bayar rumah berturut-turut, bank akan ternotis rumah ni akan dilelong. 3 bulan sahaja. 3
3 bulan saja. So dalam 4 bulan keempat macam tu kita dah notis lelong dah keluar, rumah tu akan dilelong. Okay. Back balik cerita tadi tu. Okay. So jangan ingatkan aku ada satu soalan nak tanya. Okay. So bila orang yang property investor, dia nampak peluang tau. Contoh, kau dalam keadaan desperate, rumah kau nak kena lelong ni, kan? Nak kena lelong, semaksudnya bila mana kata kena lelong, lagi banyak masalah yang berlaku. Dah kena lelong, nama rosak apa semua, kan? Okay. Property investor datang, dia ibarat membawa sinar cahaya kepada owner rumah ni. Cik, dia macam malaikat pun. Malaikat macam apa, orang tua pun, malaikat tu berlangit kan, bagi cahaya kan. Ada sayap belakang kan? Okay. Atas yang ada bulat kan biasa kan. Aku datang nak menyelamatkan kau kan. So bila dia jumpa, okay cik, rumah ni akan dilelong tak lama lagi. Dia tahu lah rumah ni akan dilelong tak lama lagi. Apa semua dia dapat insider punya information. So dia kata, okay, rumah ni akan dilelong tak lama lagi. Apa kata, saya beli cik pada harga sekian. Kalau orang terdesak, contoh value 300,000 kan, tapi lepas saya nak value 300,000 okay, saya nak tolong ni. Nak tolong, betul tak? Nak tolong kan? Saya nak tolong, tapi saya nak rumah ni 150,000. Orang yang desperate, dia tak fikir apa tau. Oh tak apalah, janji settle dia. Kan? So macam mana kalau okay, macam mana tadi hutang dia 300,000. Okay, contoh, aku bagi contoh simple. Katakanlah rumah ni nak kelelong. Kita dah check value rumah ni 300,000. Kan? Property investor ni so-called datang sebagai angels, datang dan menyelamatkan orang ni kan. Okay cik, rumah cik ni tak lama lagi kena lelong ni. So untuk mengelakkan daripada masuk lelong, lagi masalah yang berat lagi akan datang, saya tolong untuk beli rumah ni. Okay, tapi saya nak beli pada harga 150,000. Berapa banyak value rumah tu? Value 300,000, nak beli 150,000. Hutang berapa banyak? Depends. Okay. Kalau katakanlah hutang, hutang saya dia somehow orang kata kejam. Ada setengah property investor, dia tahu dah profile case ni. Oh, hutang dia ni mungkin dalam 30,000 value rumah 400,000, katakanlah value rumah dalam 200,000. Sekarang aku faham betapa Dia sokong lah, sorry to say lah, somehow kita kata kejam tau. Tapi ini take advantage bila kita ada duit. Betul tak? Kita check hutang 40,000. Dia tahu dah. Kalau aku beli 1.5 pun dia dah untung. Dia tak cakap macam tu. Cakap ni okay, tak apalah, saya ambil rumah ni, saya bayar cash 50,000. Bapak kejam. Betul lah kan? So maksudnya, tapi orang-orang yang ada duit 50,000, 100,000 ni, kalau kita tengok, dia tak ada hutang-hutang rice cooker semua ni. Sebab tu dia boleh ada 50,000. Maksudnya betul lah, maksudnya that's how lah. Maksudnya dia beli, okay, dia beli, saya beli cash. Okay, boleh lah beli cash, janji settle lah. Dia beli cash, dia keluar modal sikit, dia repair so on, dia jual harga value 250,000. Contoh value 200,000, berapa kali lipat maksudnya dia tak adalah kata atas angin lah. Maksudnya dia boleh untung one off. Mana ada atas angin? Ingat semua orang tahu ke benda ni? Ingat semua ada kepakaran nak terbalikkan duit tu 5 kali ganda. Betul, maksudnya dia tak salah. Hutang owner settle, tak masuk lelong, dapat extra lagi. Mana ada kita nanya dia, kita tolong dia. Dapat extra lagi dalam 10,000. Okay lah untuk survive. Boleh lah dia settle hutang rice cooker tadi. Maksudnya kita ada dua option. Sama ada kita, macam aku cakap, kita jadi mangsa ataupun kita adalah pemangsa, predator. Depends lah kan. Macam orang macam tu, bila dia ada capital yang agak besar sikit, dia boleh beli, dia repair and dia flip, dapat besar lagi, dia beli. So bagi aku bukan atas angin lah. Sebab dia ada ilmu dan dia ada ability untuk execute benda tu. Sebab sebab aku memang ada partner aku, kawan aku ni, dia memang tak payah cakap ni. Okay. Terlalu lama. Okay. Okay. Tak jadi bahaya. Aduh, audience dah tunggu semua ni. Tak boleh. Kalau dah keluar note semua tu. Kalau bagi tahu, tak boleh je makan nanti. Okay, aku ada soalan ni nak tanya. Alright. Okay. So aku seorang yang ada hutang rumah. Alright. Okay, so one day aku ada dapat duit. Mungkin aku inherit daripada bapak aku ke apa kan. Okay, so aku adalah, kalau kata sekitar aku boleh bayar installment rumah tu selama 1 tahun. Katalah installment sebanyak RM1,000.
So untuk setahun dia installment dia dalam maksudnya aku nak faham balik. Dapat cash daripada family. Aku inherit daripada bapak aku dapat 50,000 katalah kan. Contoh 50,000, okay. Okay, installment rumah tu sebulan RM1,000. Mana kata installment untuk setahun adalah RM12,000. So aku ada RM50,000. Should I pay for a year ataupun aku kecilkan dia punya pokok? Macam mana? Cuba komen. Okay, pendapat aku adalah deal dengan bank, kecilkan principal pokok. Yup. Okay. Sebab kalau katakanlah kita bayar standard kan, sebenarnya kita menguntungkan bank, memudahkan kerja bank. So kita dah bayar dia langsam interest tu kan. Betul. Kita dah memudahkan kerja bank. Oh senang lah kerja aku, dah bayar setahun tu. fikir nak collect bulan-bulan. Tu yang pertama. Yang kedua, kita bagi bank untung sebab di follow standard punya interest rate. Prinsipal tak tolak, pokok tak tolak. So kita kena faham kita punya interest rate untuk rumah dia compound based on principal. Lagi besar principal tu, besarlah kita kena compound based on berapa amount tu lah kan. So along the way kalau kecil principal kita, kecil yang kita kena interest, cepatlah habis bayar. So the smarter way is for you to kecilkan pokok tu lah. Kecilkan pokok. So installment kita pun agak kecil kan? Installment mungkin tak kecil, tapi tempoh masa dia jadi pendek. Silap betul-betul dia jadi pendek kan. Betul. Okay. So sepatutnya kalau kata tinggal 20,000 jadi 15 tahun ke kan? Betul. Okay, faham. Right. Okay, so aku rasa next time kita kena buat soalan open untuk kita dah plan lah sebenarnya. Tak apalah, ni masa YouTube kan. So siapa-siapa yang jumpa YouTube channel ni, kalau korang jumpa video ni, korang ada soalan, korang just drop dekat comment section kat bawah. Nanti kita orang akan bacakan untuk next episode. Okay. Yes. So Robert Kiyosaki, your favourite idol, property investor. Yep. VS my favourite. Okay, so for now lah, at least for now lah, aku punya favourite somebody that I look up to lah, Dave Ramsey. Oh, siapa tu? Dave Ramsey ni dia somebody yang completely different dengan Robert Kiyosaki. Macam Robert Kiyosaki punya pendekatan, dia ajar kita untuk berhutang but in a good way lah, good debt. Okay. So Dave Ramsey, dia seorang yang memang memperjuangkan hidup sebagai seorang yang bebas hutang. Mana kata kalau bagi dia dekat Malaysia ni PTPTN kan, PTPTN pun tak sepatutnya ada hutang. Okay. So Shoki, what do you think of living dengan ada hutang dengan tak ada hutang? So which way better? Bagi aku lah, hidup sebagai seorang yang tak ada hutang adalah financial freedom bagi aku lah. Okay. The real financial freedom. But kalau kita nak ada banyak property dalam satu masa, susah kan? Okay, tak ada masalah. Dia macam ni tak, bagi aku the real financial freedom adalah kita bebas daripada semua hutang. Tetapi kalau untuk kita terlalu play safe, langsung tak buat hutang untuk tambah income kita ataupun kita punya asset, itu bukan benda yang bagus lah bagi aku. Tetapi the plan is, awal-awal kita kena membina banyak hutang yang boleh bagi kita cash flow. At the end of the day, cash out semua yang ada, bina satu fund duit yang besar, ibu duit yang besar, dan kita start invest dalam stock ataupun dalam benda-benda investment yang boleh bagi return yang konsisten pada kita. Simple way nak faham. Contoh, strategi ni ramai orang tak faham sebenarnya. Contoh kalau katakanlah one day engkau nak exit plan pada amount yang ada RM1,000,000. Oh, kalau aku ada RM1,000,000 cash, aku nak exit plan. Nak kumpul exit plan tu apa? Nak exit plan bagi aku macam, aku tak kerja pun aku boleh dapat income setiap bulan konsisten. Maksudnya dia dah free lah, hutang tak ada, income ada bulan-bulan. So maksudnya kau financial freedom lah. Kau tak boleh tak payah kerja, tapi kau ada income bulan-bulan. Okay. Nak kumpul RM1,000,000 quite impossible kalau orang yang bekerja biasa. Betul tak? Tapi ada cara dia. Ada cara. Betul tak? Kita ada option. Sama ada kita kumpul RM1,000,000, simpanlah sikit-sikit, sebulan RM1,000 ke, sebulan RM1 ke apa ke, sampai dapat RM1,000,000. Berpuluh tahun aku tak sure lah. Kita kena kira lah. Aku kumpul dapat RM1,000,000 dalam tempoh 30 tahun kan, dapatlah RM1,000,000 tu. Kumpul konsisten. Tapi macam kalau plan macam tu kan, antara yang menyebabkan kita tak sampai ke plan kita tu, macam kita ada hutang-hutang kecil macam ada hutang iPhone kan, contoh macam tu kan. So duit kita dah bocor. Itu yang first. So that's why maksudnya dengan cara tu kita kena keep on consistent without miss every month selama
tempoh sekian. Jawapan dia adalah, soalan aku adalah mampu ataupun tak without miss. Contoh, kita konsisten ni 2-3 bulan konsisten, bulan depan tayar bocor pula. Dah terskip satu. Kan? Lagi 2 tahun, konsisten setahun ni, tiba-tiba anak masuk universiti, boom, keluarkan balik. Habis. First option macam tu lah. Kan kumpul sikit. The second option is kita beli property, right? Investment property yang boleh bagi kita return after 10 years, after 20 years. Satu unit at least RM200,000. Right? So you only need 5 unit to get 1 million. Faham tak? Maksudnya dia kena, bagi aku macam kalau financial freedom semua ni, kita kena plan sebenarnya. Betul kan? lah. Macam kita boleh je achieve apa benda yang kita nak semua. Contoh, tapi kita kena ada plan. Contoh, kalau katakanlah kau punya plan, contoh nak capai financial freedom, kau punya plan juta kan. Second option macam aku bagi tahu, kau beli property yang good investment property, rental bagus, location bagus, ada cash flow consistent kan. Kalau ada cash kau dapat lagi dua benda. Kau ada 2 benda. Pertama sekali, kau ada cash flow yang bulan-bulan dapat positive cash flow. Yang kedua, after 10 years, after 20 years, kau ada capital appreciation. Beli sekian-sekian value, after 10 years, naik, double up dia punya value. Maksudnya kita boleh cash out duit tu, simpan dalam bank. RM200,000. Nampak tak? Ada setengah orang nak kumpul RM200,000 10 tahun, susah. Quite impossible. Sebab dia tak tahu method dia tu. Kan? Ada orang yang aku plan beli ni property ni, aku bela elok-elok kan. Lepas 5 tahun, lepas 10 tahun, lepas 20 tahun aku jual, aku letak dekat SB. Contoh, so dapat dividen. Dapat dividen lah 1% konsisten kan. Betul. Maksudnya dia survive dengan duit dividen pun aku okey lah. Sebulan dalam maintain 3-4 ribu sebulan, hutang semua kita tak ada lah. Macam kalau macam kita balik pada iPhone tadi kan. Contoh, the simple way untuk kita kira balik berapa jumlah yang kita bayar. Contoh kalau kata setahun kan, kita boleh kira balik je macam berapa banyak yang kita bayar tu. Kalau kata 100, kita kira balik setahun berapa, 1,200. And then kita tengok balik dia punya selling price tu berapa, kita tolak je lah balik. So berapa banyak interest yang dia ambil daripada harga yang dia jual kan. So itu cara yang paling senang sebenarnya. Tapi ramai orang, aku tak tahulah ramai ke apa, tapi aku rasa ada orang yang tak tahu, yang macam ada satu chat ni tau. Ada satu kedai ni dia buat installment. So dia buat satu chat, dia kata iPhone ni untuk berapa tahun kan. Tapi bila aku kira, banyak weh kan. Tapi still aku rasa ada orang beli. Sebab apa? Sebab ada demand. Sebab ada supply. Sebab boleh dek. Sebab dia ada supply tau. So maknanya ada demand lah. Betul. Itu cara paling senang nak kira. Kenapa plan-plan hutang ni tumbuh macam cendawan? Sebab ada demand. Kalau benda tak ada demand, orang pun tak offer dalam market. Kan, that's why orang pun lebih kreatif. Bank kata macam ni kan. Sap dia orang keluar. Tak apa, tak payah, pay slip 1 bulan. Janji lepas. Muka RM1. Benda-benda ni yang bahaya. Betul kan. So at the end of the day, iPhone 15 ke iPhone apa sekalipun, dia hanyalah alat. Yang menentukan alat tu mendatangkan keuntungan ataupun tak adalah kita. Kan. Contoh macam Khairul Aming, dia beli kan, record video, review apa semua. Dia make money berapa banyak? Okay, video dia review tu berapa banyak? Berapa ratus K? Betul. So kita tengok balik dia punya berapa ratus K dia punya view juta, kan. Juta kan. Kalau Amin juta kan. So maksudnya good investment lah untuk dia. Kan? Memang. Sebab dengan phone tu generate banyak duit untuk dia. Generate banyak views jadi fundamental dia. Kan. Maksudnya depends lah. Kalau orang tu beli iPhone tu for nothing, so dia beli iPhone installment 4 tahun tu ni main PUBG macam mana? Mungkin dia nak jadi geng-geng Daddy Hood ke, main ML. Kalau jadi tak apa, kalau tak jadi tak ada apa lah. bayar je lah hutang. Betul. So maksudnya kita balik pada kita topik, kita nak berminit kan? 9 minit kan? Bidas lagi 10-20 minit lagi. So maksudnya kalau iPhone, bagi aku adalah dia tak ada paksaan lah untuk kita beli, dan bukanlah benda kewajipan untuk kita beli pun.
Dan satu lagi kita ingat yang ukur baju di badan sendiri ya. Kalau tak mampu untuk beli cash, tak payah beli. Senang. Senang. Tak payah pening nak kira-kira ada apa cakap, semua. kalau beli pakai credit card pun sama kat hutang. Tak. Kalau kata kalau beli, kau ada, aku punya prinsip, aku guna credit card, aku ada that kind of amount dan aku spend. Contoh aku nak beli iPhone lah. So credit card tu jadi macam tools je lah kan. Tools untuk aku dapat point dan sebagainya. So okay lah macam tu kan. Kau ada RM5,000 nak beli iPhone, kau prompt RM5,000, kau bayar terus RM5,000. Maksudnya bank bergaul kepala kan. Oh ni tak guna betul lah ni kan. Aduh dia ni. Aku ingat tadi kan, masa dah swipe dia dah Roger member dia. Wih dia swipe. Wih dia dah bayar balik lah. Oh ya kan. Okay, kita sentuh sikit isu berkaitan topik terbaru tentang Okay, contoh macam credit card kan. Bila kita ada credit card, kita ada easy access untuk buat installment tau. So macam kalau dia beli phone installment tapi tak ada interest, bagi yang macam mana? Okay tak? Okay juga sebenarnya. Tapi at the end of the day, aku tetap berpegang pada prinsip yang kalau benda-benda kecil bawah RM10,000 better beli cash. Tu je aku punya prinsip. Betul. Tapi macam aku dulu, aku beli barang rumah tu kan, masa tu aku belum lagi macam sekarang lah. Sebab hutang ni dia penyakit Muiz. So sebab kalau macam benda kecil walaupun tak ada interest, kan kita ingat bank always fikir cara untuk trap kita. Credit card zero interest. Kan? Oh zero interest. Cumanya bank akan cuba cari peluang untuk prop orang-orang yang terlalai. Itu je dia nak. Macam ni je. Try ambil kalau tak percaya, try ambil credit card satu. Nanti dia akan hantar enjoy 5,500 quick cash out 3%. Betul. One time fee. Sebab orang tak nampak yang sebenarnya betul lah bank bagi zero interest, tapi yang betul-betul guna zero interest tak ramai pun. Kebanyakannya caples. Memang terciduk punya kan, bayar bulan-bulan terpaksa bayar EPP pun semua kan. So, maksudnya itu cara bank untuk trap kita supaya kita terperangkap dengan hutang-hutang macam tu. Tapi still ada hope lah untuk yang terkena sebelah kaki. Aku rasa dia orang kena belajar banyak method untuk solve hutang lah. Macam cuba share sikit berkenaan dengan apa panggil tu, snowball effect. Okay, snowball effect ni aku pernah share sebelum ni dah. Tak boleh share lagi. Tak boleh share lagi kan? Share lagi. Alright, so berkaitan dengan teknik snowball effect, nanti dapat konten lagi. Alright, so berkaitan dengan teknik snowball effect ni adalah dia untuk orang yang banyak hutang. Tapi macam mana teknik snowball effect ni adalah teknik macam mana kita nak settlekan hutang yang banyak dengan cara yang paling bijak. Tapi banyak tu bukan satu tempat lah. Dia macam sini satu, sini satu. Banyak di merata tempat. Contoh credit card, kereta, rumah dan sebagainya. So ada cara macam mana kita nak settlekan semua hutang tu dengan bijak dan cepat. Okay, teknik snowball effect ni adalah, cara dia adalah kita fokus on settle hutang yang kecil-kecil dulu. Contoh macam snowball effect, snowball kan daripada kecil dia besar kan. Maksudnya sama juga macam kita uruskan hutang kita. The first thing is, orang yang berhutang banyak tempat ni, dia kena duduk, tenangkan fikiran, list out semua hutang yang dia ada. Benda yang paling basic ramai orang tak buat. Dia kena duduk, listkan semua hutang yang dia ada. Kalau kita nak solve problem tu, kita kena tahu dulu apa problem dia kan. Macam mana aku nak settlekan hutang, tapi hutang apa? Betul. So maksudnya dia kena duduk, sit down, list out semua hutang dia. Daripada sekecil-kecil hutang sampailah sebesar-besar hutang rumah contoh. So fokus dia adalah settlekan hutang yang paling kecil dulu secepat mungkin. Right? Simple way nak faham adalah, contoh kalau katakanlah hutang kredit kad aku ada RM10,000. Aku kena bayar bulan-bulan sebanyak RM1,000. Contoh So maksudnya aku kena fokus settlekan hutang RM1,000 ni secepat mungkin dengan cara settlekan yang ni dulu, fokus on yang ni dulu kan. Yang lain-lain tu hold kejap, in order to solve this one lah. settle one by one. Okay. Katakanlah aku ada hutang RM1,000 setiap bulan kena bayar kat credit card aku, total up hutang dia RM10,000. You ada two option, sama ada top up cash luar, maksudnya ada extra income luar kan, which is sangat-sangat susah kan, ataupun kau tarik sikit mana-mana hutang yang boleh nego ke apa semua ke. Macam tempoh dia macam, kalau aku tak bayar ni, dia tak ada masalah ni, tak ada masalah ni apa semua kan. Ambil duit yang tu, yang kau bayar sikit-sikit ni, ambil yang tu, cover yang ni, cover yang first hutang tu, credit card.
Rather than kalau bayar, daripada kau bayar RM1,000, mungkinlah kau ada kerja extra, kau top up jadi RM1,500, ataupun kau ambil untuk mana-mana, kau adjust, kau tutup tambah sikit jadi RM1,500 juga. Tutup terus RM1,500 habis. Lepas tu yang lain pula, next second hutang. Maksudnya RM1,500 yang sama ni jangan pakai. Kau dah sedap hutang free RM1,500, kau pakai hutang kan. Tak boleh. Jalan-jalan kat mall je tak tahan. RM1,500 ni kan kau jadikan extra untuk kau cover hutang yang second. RM1,500 contohlah kau bayar hutang kedua ni pula RM2,000 kan. Asal kau bayar RM2,000, kau top up RM1,500 lagi, kau bayar RM3,500 setiap bulan. Faham tak? Faham. Kau bayar RM3,500, pop, habis. Maksudnya kau dah ada extra berapa? RM3,500 every month. Hutang yang seterusnya pula kau bayar RM2,000 dekat bank. Kan? RM2,000 bayar asal ni, kau top up lagi RM3,500. Bermaksud kau bayar RM5,500 sebulan. RM5,500, pop, habis. RM5,500 kau bawa. Settlekan macam tu. Settlekan macam tu. Faham tak? So that's why teknik snowball effect ni, that's why teknik snowball effect ni ramai yang guna untuk diorang settlekan hutang dia. Cuma je kalau aku cakap kan, ramai cakap kalau dia views kan, mesti cakap ini Mamat ni sembang Pala tahu kan. Tapi ini betul. So kau kena bijak uruskan hutang. At the end of the day, kita kena sit down, bagi masa dekat diri kita untuk kita tengok apa hutang yang kita ada, dan kita solvekan one by one. Something yang aku Something to ponder. Something yang aku nak highlight malam ni, to solve the problem, you have to know the problem dulu lah. List down dulu kita punya hutang semua kan. Then baru kita boleh solve. Kalau kita nak aku nak settle tapi tak tahu pun apa benda nak settle dulu kan. So list down kan dulu, yang mana urgent cuba highlight kan dulu kan. Yang ni kena settle by ni kan. So baru kita nampak sebenarnya. Okay. Betul. So macam satu lagi benda yang aku nak share kan, macam orang yang banyak hutang tend to live the life lavish lah. Macam hidup lavish kan. So the ability untuk kita downgrade tu sebenarnya itu pun satu ability juga untuk kita downgrade daripada hidup kita. Macam dah biasa bawa kereta ni, kita nak biasakan bawa kereta ni. Dah biasa duduk sini, nak biasakan duduk kat sini kan. Betul. So itu pun adalah salah satu kebolehan lah. So benda ni pun aku rasa berbaloi untuk kita share. Sebab aku rasa ada yang orang yang macam, aku malu lah nak ni semua malu kan. Malu ujung bulan bank call, cik ni tak bayar lagi. Nak feed dia punya ego, tak nak downgrade tu. Betul. Susah lah. Sebab bagi aku lah, benda-benda ni Muiz, pertama sekali susah sebab kita dalam masyarakat yang full of toxic punya mentality kan. Tapi aku bangga dengan seorang yang kalau perasan dekat TikTok, nama dia Arif Peter. Arif Peter tu bagi aku dia different lah. Dia tak lari daripada masalah dia. Arif Peter ni dia hutang dekat juta guys. Dia tak lari, dia settle kan. Aku tak tahu lah teknik snowball ke apa dia guna kan. Tapi last sekali dah settle guys. Tapi kalau kita perasan, teknik yang dia guna bukan debt consolidation. Debt consolidation tu itu banal teknik. Betul lah. At the end dia cari income untuk solvekan hutang dia, bukan cari hutang lain untuk tutup hutang dia. Bagi aku salute Arif Peter. Arif Peter kalau tengok video ni, tolong ajak dia join podcast boleh kan, sebab aku nak tahu apa yang dia buat kan. So tapi apa yang aku nampak, macam Arif Peter ni, dia gunakan dia punya situasi tu, dia tunggang situasi dia yang dalam susah tu, macam mana dia terbalikkan situasi tu kan, sampai satu Malaysia kenal dia. Kadang-kadang macam aku terfikir, kadang-kadang aku drive kan, aku terfikir Arif Peter ni kan, powerful Arif Peter ni, pada keadaan orang yang bankrupt, malu nak berhadapan dengan masyarakat, dia bagi tahu guys. Dia bagi tahu dia bangga dia bankrupt. Dan orang menjadi inspirasi. Mamat ni memang power lah, dia bankrupt dan orang bagi semangat dekat dia. Orang support dia. Arif Peter ni dia ada benda yang aku cakap tadi, the ability to downgrade. Dia dah biasa hidup, dia ada share, dia dah biasa hidup dekat rumah selesa semua kan. Dia hidup dalam kereta tau. 2 tahun tau dalam kereta. So maksudnya orang terinspirasi dengan dia tau. Maksudnya kalau orang-orang yang bankrupt, lah hidup dia elok, bankrupt boleh buat live lagi. Dia bagi dia bankrupt. Maknanya bankrupt boleh makan nasi ayam lagi. Bukan tak boleh kan. Maksudnya Arif Peter nak bagi tahu dengan kita adalah, once kau bankrupt kan, kau kena ambil kesempatan untuk orang kesian dan bantu kau untuk solve masalah. Tapi kalau kau senyap, kau lari pada masyarakat, memang susah untuk. Yelah, at the end dia dapat banyak job.
Lagi betul. cepat dia settlekan hutang dia. Betul kan? betul. So macam tapi bagi aku ini adalah, aku rasa dia mindset dia tu champion lah. So untuk orang yang ada masalah dalam pressure yang sangat, dia tengah menghadapi pressure yang sangat tinggi, tapi dia boleh terbalikkan keadaan tu. Bagi aku itu satu isbah. Ya, memang satu kebolehan yang boleh dibanggakan lah. Boleh letak dalam resume Saya pernah settlekan hutang. Tapi 1 juta guys, banyak. Banyak. Gila. Salut lah. That's why bagi aku orang-orang macam ni kita kena angkat dia sebagai idola masyarakat. Sebab ramai orang tak tahu yang kalau kita bankrupt, kita still boleh hidup lah. Cerita pasal bankrupt, bajet terbaru daripada government, bajet 2024, PM kita Anwar Ibrahim diinform yang untuk mereka-mereka yang bawah 40 tahun akta insolvensi di-update. Dia kata untuk mereka-mereka yang berumur 40 tahun dan ke bawah yang ada hutang 200,000 tidak dikonsider sebagai bankrupt. Bukan 300,000 200,000. So untuk yang current punya situation is how much? 50. 50,000 dah bankrupt Ush, baru-baru ni. Yang sekarang current punya aku tak sure, tapi current punya sebelum ni Anwar bagi kelonggaran untuk orang yang berhutang. PM Anwar kita kelonggaran. Dia kata untuk orang yang berhutang 50,000 dan ke bawah diisytiharkan sebagai tak bankrupt. Maksudnya aku tak sure yang sebelum tu berapa bankrupt. Okay, faham. Tapi maksudnya bagi aku, pada korang yang mungkin berumur 40 tahun dan ke bawah dan bankrupt bawah 200,000, ini adalah peluang kedua untuk perbaiki apa yang dah salah. Betul. Kan? Sebab korang dah diberi nafas baru untuk keluar daripada kebangkrapan. Sebab nak keluar daripada kebangkrapan ni pun susah sebenarnya ni. Tak senang. Susah. Tapi kadang-kadang sebenarnya orang yang bankrupt, hidup dia lagi aman daripada orang yang tak bankrupt. Kan contoh ada orang yang dia bankrupt, then dia ambil keputusan bankrupt dulu, nanti fikir balik. Champion mindset guys. Champion mindset. Ni kalau dia gunakan bankrupt tu as dia punya escape dan dia find a solution untuk solve dia punya problem tu, champion mindset lah. Tapi kalau dia dah bankrupt, lepas tu dia down, lepas semua tak ada action dia buat dalam hidup dia, loser lah. Kadang-kadang orang yang bankrupt, life dia lagi better daripada orang yang tak bankrupt. Sebab dia tak payah bayar apa-apa dah. Hutang tak ada, apa tak ada kan. Contoh kalau katakan nak bisnes, boleh je bisnes apa semua, proxy account ke apa semua kan. Proxy account macam mana? Contoh macam kawan mak dia kan, tak bankrupt, dia bankrupt, pakai nama mak dia. Mak dia kerja kampung kan, dia tak pakai account sangat kan. Account bisnes pakai nama mak dia. Dia still boleh hidup. Ada cara lah. Kan, maksudnya ada pengalaman mana? Ya tak ada. Tapi benda tu lah kita nak cerita kan. Maksudnya at the end of the day, ada solution. Kan. Okay. So malam ni kita belajar yang walaupun credit card offer 0% EPP, boleh tak semestinya kena lah. Yes, boleh tak semestinya kena. Dan method aku pula, selagi kata mana kita tak mampu beli something tu secara cash, maknanya kita belum mampu. Yep. Okay, so I think kita wrap it up lah. So tapi aku ambil kesempatan ni untuk shout out dekat Arif Peter, sebab kita pun mention nama dia banyak kali. Okay, so jumpa lagi next episode. Untuk korang yang baru jumpa account ni, leave a follow, like, share video ni. Okay, so kalau korang ada apa-apa soalan, boleh tinggalkan dekat comment section bawah. Ciao. Yes, ciao. Bye.